Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua para penonton. Saya Cikgu Marasli bin Umar dari SMGK Tinggi China Melaka merupakan moderator pada hari ini yang akan membawa perkongsian yang saya kira cukup menarik dan memberi manfaat kepada guru-guru akademik yang ada di luar sana, terutamanya guru ekonomi. Perkongsian kali ini adalah tentang perkongsian pengalaman semasa sesi penilaian dan oleh jemaah nazir bagi guru-guru akademik, khususnya guru ekonomi yang ingin memohon laluan guru cemerlang. Perkongsian pada hari ini adalah inisiatif BPG dan KPM untuk menjayakan hasrat untuk melestarikan guru cemerlang, untuk memastikan pertambahan guru cemerlang yang baru dan guru cemerlang sedia ada agar terus kekal dalam laluan cemerlang sehingga akhir perkhidmatan. Baiklah, kita teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini. Sebelum itu, siapakah guru cemerlang? Secara umumnya, guru cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Di sini juga saya akan terangkan juga mengapa kita guru-guru perlu menjadi guru cemerlang. Terdapat beberapa punca ataupun penyebab kenapa kita perlu memohon guru cemerlang. Yang pertama, guru cemerlang merupakan laluan pantas naik pangkat. Sebenarnya guru cemerlang merupakan laluan fast track yang paling laju jika cikgu-cikgu berhajat untuk naik pangkat. Kebiasaannya, untuk DG41, kita memerlukan 8 tahun perkhidmatan untuk kenaikan pangkat secara time base ke DG44. Itu time base berasaskan kecemerlangan. Yang kedua, pengiktirafan. Gelaran guru cemerlang ini merupakan satu sumber motivasi kepada kita untuk bekerja lebih kuat. Sudah tentu bila kita mendapat gelaran guru cemerlang, kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat, yang luar biasa, terutama sekali dalam menghasilkan kaedah mengajar, teknik dan inovasi yang lebih berkesan dalam PDP. Yang ketiga adalah merupakan suri teladan. Dengan mutu kerja yang hebat dengan gelaran guru cemerlang sebagai bukti kecemerlangan diri kita, maka tidak mustahil saya boleh katakan guru-guru cemerlang yang berada di luar sana merupakan idola dan ikutan kepada rakan-rakan guru yang lain. Kehebatan kita di bilik darjah dan di luar akan dinilai, akan mengagumkan guru-guru yang berada di luar sana. Maka oleh itu, saya menyeru kepada semua rakan guru cemerlang terus menunjukkan mutu kerja yang betul-betul cemerlang sesuai dengan gelaran yang anda perolehi. Gelaran guru cemerlang bukan satu lesen untuk kita berada dalam keadaan yang selesa tanpa melakukan apa-apa perubahan yang boleh memberi kebaikan kepada pelajar kita di sekolah. Masih banyak perubahan yang perlu kita lakukan, maka tanggungjawab dan amanah yang kita akan pikulkan akan menjadi semakin besar. Walaupun apa alasan yang anda berikan, yakinlah bahawa anda mempunyai alasan yang tersendiri untuk memohon guru cemerlang. Dan saya yakin masih ramai lagi guru-guru yang hebat dan berkelayakan untuk memegang tanggungjawab sebagai guru cemerlang. Gunakan segala peluang yang ada, yang diberikan sebaik mungkin. Jangan cepat berputus asa dan tentukan dan tunaikan tanggungjawab dan amanah sebagai guru cemerlang yang sebaik mungkin. Baiklah, kita teruskan lagi. Secara umumnya, apa yang boleh saya rumuskan di sini, kelebihan menjadi guru cemerlang saya boleh bagikan kepada 3 lah. Yang pertama, merupakan laluan kecemerlangan, itu laluan yang paling pantas jika guru-guru berhajat untuk mendapat kenaikan pangkat dengan cepat berbanding laluan TBBK. Yang kedua, gaji besar adalah motivasi yang sangat utama bagi setengah guru yang memohon guru cemerlang. Dengan grade yang lebih tinggi, sudah tentu kita akan mempunyai gaji yang lebih besar. Dan yang ketiga, perkongsian pengetahuan dan kemahiran juga adalah satu kelebihan kepada
guru cemerlang, kerana guru cemerlang ini dapat berkongsi kaedah pengajaran dengan rakan-rakan guru yang lain, seterusnya menjadi pakar rujuk, mentor dan suri teladan kepada warga pendidik. Dengan rasa hormatnya, saya ucapkan selamat datang kepada panel kita pada hari ini, Cikgu Rosni binti Adum, Guru Cemerlang Ekonomi. Selamat datang Cikgu. Terima kasih atas kesudian Cikgu berada bersama dengan kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, boleh Cikgu ceritakan sedikit latar belakang Cikgu kepada penonton kita? Terima kasih saudara Marasri yang juga anak murid saya. Beliau pun mengajar ekonomi. Baik, saya memulakan perkhidmatan sebagai guru pada tahun 1989 di SMK Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang, dan saya berpindah ke SMK St. Xavier. Seterusnya saya balik ke Melaka lah, di SMK Seri Tanjung 24 tahun dan sekarang SMK Infant Jesus Convent. Baik, saya memulakan jawatan sebagai GC ini pada tahun 2004, iaitu grade DG 48. Saya tidak melalui DG 44. Maknanya masa saya jadi guru cemerlang GC 48, daripada 41 dia terus ke 48. Kemudian saya mohon 52, alhamdulillah. Kemudian saya terus ke grade 54 lah sehingga kini. Perjalanan sebagai GC ini dia agak mencabarlah, dan saya bersyukurlah, alhamdulillah, saya banyak terlibat dengan orang-orang yang hebat daripada PPD, jabatan dan juga kementerian. Selain daripada menjadi GC ekonomi, saya juga mengajar pengajian AM tingkatan 6 selama 23 tahun. Mula-mula sekali saya posting di SMK Tunku Abdul Rahman di Pulau Pinang, saya terus mengajar tingkatan 6, pengajian AM. Kemudian apabila penstrukturan tingkatan 6, saya berpindah ke IJC, maka saya lepaskan teruslah tingkatan 6 dan saya mengajar subjek ekonomi lah. Dan dikira satu perjalanan sebagai di sini agak mencabarlah, terutama apabila berlaku perubahan subjek ekonomi ni daripada KBSM kepada KSSM. Dan untuk pengetahuan semua, sehingga kini saya masih lagi belajar berkenaan ekonomi ni dengan guru-guru ekonomi, sahabat-sahabat saya. Dan walaupun guru tu lebih muda dari saya tetap belajar dengan mereka, terutama untuk menghadam dan memahami sedalam-dalamnya berkaitan dengan DSKP ekonomi. Baiklah, terima kasih Cikgu atas penerangan latar belakang Cikgu tadi. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Apakah persediaan yang perlu ada, terutamanya dari segi mental dan fizikal, apabila seseorang guru itu membuat permohonan untuk menjadi guru cemerlang? Terima kasih Cik Marasri. Sebenarnya soalan ini bergantung kepada kita lah, persediaan mental fizikal. First sekali kita kena tanya diri kita lah, adakah kita layak atau tak layak untuk memohon jawatan guru cemerlang. Sebab jawatan ini diwujudkan untuk guru-guru yang betul-betul cemerlang lah dari segi fizikal, mental, terutamanya persediaan dari segi pengajaran dan pembelajaran lah, atau kita sekurang-kurangnya kita menguasai pedagogi lah dalam pengajaran kita. Baik, dari segi fizikal tu mestilah kita sihat, sihat, dan persediaan mental itu kena kuat lah. Sebab macam saya ni kira guru cemerlang yang agak yang awal sebab saya pun dah kita kata dah nak ke penghujung lah, jadi masa tu persediaan kita kurang sumber. Jadi semuanya kita buat itu berdasarkan kepada apa yang kita tahu dan kita kena cari sendirilah. Dan maknanya kita tak ada mentor.
borang masa tu kita isi pun 2-3 helai je lah. Dan fail-fail yang kita sedia pun kita fikir sendiri, cipta sendiri. Dekat situlah datangnya kekuatan mental kita. Maknanya kita tak ada panduan. Sebelum tu, masa tu memang tak ada panduan lah. Sebenarnya bila kita nak mohon GC ni, yang paling penting sekali ialah file lah. Macam saya cakap tadi, kita tak ada panduan. Kita fikir sendiri, tanya kawan-kawan yang dah jadi GC tu, dan tak ramai lah bilangan dia. Jadi kita kena ada satu susunan file dan kita indekskan dia. File tu masa saya mohon tu lebih kurang dalam masa grade 48, file saya 5 saja. Kemudian bila naik tu dia bertambah sehingga grade 54 tu saya ada lebih kurang 30 file. Sebab bila kita semakin lama perkembangan kita berlakulah, terutama dalam PDPC, kemudian jawatan-jawatan kita di sekolah, jadi file tu bertambah. Dan kita boleh bagikan 3 atau 4 kategori yang lebih besar, iaitu yang pertama kurikulum, yang kedua hal ehwal murid atau HEM, yang keempat KOKU, dan yang kelima ialah lain-lain lah. Nanti saya akan jelaskan yang lain-lain tu yang boleh menyumbang lah, terutamanya lain-lain ni menyumbang dalam PDPC kita, kemudian menyumbang di sekolah kita, dan juga menyumbang kepada networking kita. Baiklah cikgu, terima kasih atas huraian atau itu adalah persediaan lah dari segi mental dan fizikal. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Boleh cikgu terangkan atau ulas sedikit apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pemohon guru cemerlang sebelum penilaian dibuat oleh jemaah nazir? Ataupun kita boleh katakan elemen-elemen yang akan diambil kira semasa proses penilaian dilakukan. Sebagai guru cemerlang, sebelum kita jadi guru cemerlang lah, yang dipilih, dilantik dan ditawarkan sebagai GC, apa yang perlu pada kita ialah persediaan, terutama PDPC. PDPC kita ni kena mantap lah. Dan rancangan mengajar kita, rancangan pelajaran harian ni, kita tak boleh tinggalkan. Kita kena buat dulu, bersedia sebelum kita memulakan PDPC kita. Kita kena ikutlah format yang telah ditetapkan. Dulu kita guna buku, sekarang kita ERPH, terpulang pada sekolah masing-masing lah. Kemudian persediaan kita dalam PDPC juga yang penting ialah bahan bantu belajar. Dan kecekapan ICT ni memang perlu adalah pada semua guru. Kemudian kita boleh menggunakan kaedah ataupun teknik yang sesuai dengan subjek kita. Macam ekonomi yang pada saya lah, yang sering saya gunakan ialah pembelajaran aktif dan pembelajaran bilik darjah. Pembelajaran aktif ni memang dia berpusatkan murid lah, murid aktif dan sebagainya. Kemudian datanglah kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kemudian pembelajaran luar bilik darjah ni kita mengajak murid-murid kita mengajar ekonomi ni luar daripada kelas. Macam contohnya katalah kita mengajar bab berkaitan dengan belanjawan, belanjawan peribadi. Kita boleh menemu ramah guru-guru kita lah, guru-guru di dalam kawasan sekolah, di luar dari bilik darjah, mungkin dalam bilik guru, di kantin. Kalau murid jumpa guru tu di pejabat, dia boleh kemukakan soal selidik yang telah dibimbing lah. Seterusnya macam kaedah kita membawa murid-murid pergi membuat lawatan. Contohnya saya membawa murid-murid lawatan ke Bank Negara. Bank Negara ni sebab dia adalah satu topik dalam bab bab tajuk bank, fungsi bank, bank perdagangan dan fungsi bank negara, dan mereka akan melihat dengan jelas apakah fungsi bank negara, dan ini merupakan satu cara mengajar dan mendidik murid dia lihat sendiri.
Baik, seterusnya semasa sesi PDP, ya, kita kena ada confidence lah. Nazir ni dia datang untuk membantu kita sebenarnya, walaupun kita pemantauan dan sebagainya. Memanglah, walaupun saya telah diobserv seramai 12 orang Nazir daripada DG48 hingga 54 ni, gementar itu tetap ada. Tapi kita anggap mereka melaksanakan tugas mereka dan kita pun melaksanakan tugas kita lah. Dan dalam masa ni, kita kena pastikan buku, nota pelajar dan latihan disemak dengan lengkap. Misal kata kalau latihan tu mereka buat jika ada kesalahan, adalah pembetulan. Dan juga kita menanda buku nota murid-murid, kalau dia jelas, dia lengkap, kita berilah kata-kata pujian. Sebab saya tengok bila kita tulis dekat pada buku nota anak-anak murid ni, kita janganlah tulis baik saja. Kita kata syabas, tahniah, tulisan yang kemas, nota yang lengkap. Jadi di sini kita juga boleh bertindak untuk membantu mendorong murid-murid. Kalau murid tu bagus dan dia boleh menjawab soalan dengan baik, kita boleh tambahkan dengan aktiviti pengkayaan, Dan di sini kita dah sebagai pendorong, lepas tu sebagai perancang, sebagai penilai, dan kita pastikan murid kita tu aktif. Macam aktif. Macam kita nak buat ulang kaji. Betul, kita buat ulang kaji, tapi janganlah kita bagi soalan saja mereka jawab. Apa maksud ulang kaji? Adakah ulang kaji itu buat latihan? Tidak. Biar mereka bergerak aktif. Biar mereka yang jawab soalan itu bukan jawab hanya dalam kertas, tapi mereka boleh bercakap, dan mereka boleh mempengaruhi kawan-kawan untuk sama-sama mereka ingat apa yang telah dipelajari melalui soalan yang kita bagi. Penyediaan dokumentasi ni merupakan satu masalah pada guru-guru lah. Tak semestinya hanya nak mohon GC saja baru kita sediakan fail. Awal-awal kita jadi guru, kita dah boleh sediakan fail. Masa tu mungkin fail kita 2 atau 3. Setiap jawatan atau setiap tugas yang diberi di sekolah, walaupun kecil, walaupun sebagai AJK jamuan, tetapi simpan brosur tu. Itu menunjukkan penglibatan kita di sekolah. Kemudian kalau kita diberi kepercayaan untuk membantu PPD, jabatan atau KPM, kita simpan surat-surat berkenaan yang dibagi pada kita tu, kita simpan. Sebab itu merupakan satu dokumen yang sangat penting lah. Bukti kerjasama kita dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi lah. Maknanya mungkin sebab saya ni jenis yang suka pada dokumen, jadi saya telah melatih diri saya dari awal untuk menyimpan dokumen-dokumen ini. Jadi fail-fail itu memang banyaklah juga masa saya dulu ICT tu taklah sangat advance macam sekarang kan, kita boleh simpan di alam maya sebagainya. Tapi walaupun tugas saya kecil di sekolah, saya suka buat brosur dulu. Jadi brosur yang saya buat tu saya simpan. Baik, bila kita bersedia untuk dicerap lah oleh Nazir ni, kita dah siapkan susun 1, 2, 3 fail kita, dan kita letak label. Cikgu pinjamlah di sekolah ke atau beli ke, kita label. Ni fail kurikulum kan, ini fail HAM, ini fail TOEFL. Jadi masa pencerapan tu pegawai atau jemaah Nazir yang datang ni, dia nampak kan, dia terus tuju. Kemudian selain daripada fail, kita ada juga melibatkan diri dalam penulisan kan. Macam saya mulanya penulisan buku PowerPoint, saya ingat lagi dengan BTP. Jadi buku-buku penulisan kita atau hasil kerja ni pun kita letak itu sebagai bahan bukti. Maknanya di sini cikgu, apabila kita menjadi seorang guru, sepatutnya
bahagian dokumentasi itu perlulah dibuat daripada awal. Dan seperti yang cikgu terangkan tadi, sepatutnya kita kena sediakan fail-fail itu mengikut bidang kurikulum, tugas-tugas lain dan sebagainya lah. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang keempat. Setahu saya, pihak Nazir juga melakukan penilaian melalui pembentangan dan temuduga. Jadi soalan saya, apakah bentuk persediaan dalam pembentangan atau temuduga yang bakal guru cemerlang lakukan, atau persediaan yang paling ringkas yang boleh dilakukan lah? Sesi pembentangan ni biasanya 15 minit. Tapi yang terkini ni saya rasa pun lebih kurang. Dalam masa 15 minit ni lah cikgu-cikgu, kita jadi salesperson for ourselves lah. Mana kita jual, kita maklumkan kepada penilai-penilai ni siapa kita yang sebenarnya. Dan dalam pembentangan itu, dalam masa tu kita perbanyakkanlah, bukan slide tu tak perlu banyak, tapi evidence dalam bentuk foto, foto apa yang telah kita laksanakan. Misalnya dalam kelas, kita kata kita mengajar berpusatkan murid, so mana bukti dia? Jadi kita ambil lah masa kita mengajar tu, murid-murid membuat gerak kerja kumpulan kan, dia pembentangan ke dan sebagainya. Macam murid sekarang ni, mereka agak ke depan, dia offer diri dia, cikgu boleh ke saya membuat pembentangan dalam bentuk PowerPoint? Oh, okey, sangat dialu-alukan, dan memang mereka takkan ambil masa yang lama. Jadi rakaman anak-anak kita ni, dia membentangkan tu, isi pembentangan, kemudian murid, kawan-kawan dia bertanya, tu kita kena buktikan lah. Selain daripada tu, saya ambil contoh lain dalam Koku kan, kita juga guru kelab, macam saya kelab pingpong, guru rumah kuning. Jadi kita ambil rakaman tu, macam kata mereka berkawat ke, mereka masuk ke pertandingan kan. Alhamdulillah lah, sekolah saya JC ni, murid dia sangat aktif, terutama dalam kurikulum memang dia lah, macam baru ni SPM tempat ketiga, Negeri Melaka. Dan Koku ni mereka sampai peringkat antarabangsa, dan mereka banyak melakukan sendirilah. Jadi kita rakam gambar-gambar mereka, dan saya tengok melalui pengalaman saya, bila mereka buat presentation, kita ambil gambar and then kita tunjukkan pada mereka, atau kita send ke grup kita dengan mereka kan. Jadi grup ekonomi katakan 5 IK, memang mereka seronok. Sebab saya rasa kalau kita ambil gambar, tengok diri kita sendiri, memang kita seronok. Seterusnya, temuduga bersama dengan penilai. Penilai kita tu tak semestinya Nazir. Kadang mereka pegawai kementerian atau jabatan. Mereka lah akan tanya kita soalan-soalan berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan negara, sebagai contoh PPPM, pembelajaran abad 21, macam-macam lah, sekolahku sejahtera. Jadi kita ni kena peka lah, sebagai guru kita kena peka apakah dasar-dasar yang diutarakan oleh pihak kementerian. Tapi ada juga yang kita rasa banyak sangat dasar, tapi sebagai guru, nak jadi guru cemerlang kan, kita kena susun, strukturkan dasar-dasar itu supaya kita tidak celaru. Pada saya lah, kita tidak celaru dan kita faham betul-betul. Kalau misal kata sekolahku sejahtera tu dia ada 14 elemen, boleh ke kita implementkan 14 dalam masa yang singkat kan? Tak boleh, cikgu. Itu bergantung kepada kebijaksanaan kita sebagai guru. Maknanya di sini adalah persediaan kita semasa penilaian dilakukan atau temuduga dilakukan mestilah lengkap. Maknanya apa-apa evidence ataupun bahan-bahan bukti itu perlulah disimpan. Okey, baiklah cikgu. Menjadi seorang guru ni memerlukan kita terlibat dalam pelbagai aktiviti, termasuklah aktiviti kurikulum di sekolah. Adakah penglibatan guru
dalam kurikulum juga menjadi salah satu aspek yang akan dinilai oleh pihak Nazir. Boleh cikgu ulaskan sedikit? Baik, terima kasih Cikgu Marsri. Kalau tanya soalan berkaitan KOKU ni, dia sebenarnya bergantung kepada penilai tu. Macam saya telah dinilai 485254, tak pernah ada soalan berkaitan KOKU. Tapi saya bersedia lah. Saya bersedia. Tapi kalau kita dinilai, sebenarnya apa yang kita ajar anak-anak murid kita dalam kelas, bagaimana kita applykan dalam KOKU tu. Nilai-nilai, kerja satu pasukan, bekerjasama. Macam saya ajar ekonomi, saya kelab usahawan muda kan. Bagaimana saya mengajar murid-murid saya dalam kelas, begitulah saya bawa ilmu tu dalam KOKU kelab usahawan muda. Bagaimana kita nak berniaga, bagaimana kita nak menyediakan modal, bagaimana kita nak mengira hasil dan untung, kos-kos yang terlibat dalam perniagaan. Jadi kita seronok lah kan, sebab kita mengajar ekonomi dan kait dengan kelab kita sebagai guru penasihat. Baiklah cikgu, terima kasih diucapkan kepada cikgu tadi mengenai soalan kurikulum tu. Maksudnya di sini kurikulum juga diberi penilaian akan dinilai oleh pihak Nazir. Baik cikgu, kita dah habis dah soalan yang saya nak tanyakan. Cuma saya ada satu soalan cukup muas lah, kita katakan sebagai soalan akhir perkongsian kita pada hari ini. Cikgu, boleh cikgu terangkan ataupun pada pandangan cikgu, masih ada peluang lagi kah, ataupun kita katakan peluang untuk guru-guru yang berada di luar sana untuk menjadi guru cemerlang? Sebenarnya semua guru diberi peluang. Tak ada pun dalam borang permohonan tu kata guru ni tak boleh. Adalah beberapa lah, kalau dah kena tindakan tata tertib tu tak boleh lah Tapi memang Kementerian Pendidikan dia beri peluang seluas-luasnya. Itu bergantung pada kita lah. Dan saya suka nak nasihatkan pada guru-guru yang mohon guru cemerlang ni, janganlah tanya pada guru yang bukan GC. Mereka akan kata susah. Mereka akan kata ni tak. Cikgu, kalau kita sebagai guru, circle kita tu, kita berkawan dengan guru-guru yang positif lah. Berkawan dengan guru positif, kita akan dapat yang positif. Itu perkara yang penting. Dan seterusnya, untuk mantapkan kita sebagai GC, cikgu, kita kena ada ilmu. Ilmu kita bukan kita ada ijazah sarjana muda cukup, kan? Kita ada master, ada doctorate, cukup, bukan. Sebenarnya yang paling penting ialah ilmu kita nak mendidik murid kita itu, dia bersesuaian dengan apa kandungan yang ada dalam DSKP. Macam contoh saya lah, bukan saya ni lah, sentiasa belajar, sentiasa menuntut ilmu. Sampai sekarang pun saya menuntut ilmu juga, walaupun dengan guru-guru ekonomi yang lebih muda. Sebab mereka ni, guru muda ni, saya suka cara fikiran mereka ni, dia memang ikut zaman lah. Jadi kita jangan malu-malu, kita belajar cikgu, sebab ilmu ni dia tidak stop. Okey, seterusnya ialah kita membina hubungan yang baik, networking dengan beberapa NGO ataupun badan-badan kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan dengan bidang kita. Jadi kita boleh dapatkan maklumat yang sebenar, yang real tau. Jangan kita mengajar saja di teori kan, tapi macam mana kita applykan dalam dunia sebenar. Jadi perlu cikgu macam saya terlibat juga dengan inovasi, inovasi Inoma lah, Persatuan Gerak Inovasi Malaysia. Bagusnya kita bergaul, bercampur AJK kita ni dengan profesor, dengan pensyarah-pensyarah universiti, dengan pakar-pakar. Jadi kita dapat satu yang baru ataupun satu yang memang baik dan bagus lah untuk mantapkan kita sebagai guru. Please cikgu-cikgu, jangan stop hanya dalam kelas. Jangan stop hanya dengan nota dan latihan. Kita mesti lebih dari itu.
Sebab kita kena bersedia untuk memberi ilmu sebaik-baiknya sebagai persediaan anak-anak murid kita bila dia berada di dunia yang sebenar. Itu yang lebih penting. Sebab itu cikgu-cikgu, saya ajar ekonomi dan saya akan follow anak murid saya selepas dia habis belajar, selepas dia tamat universiti atau dia tak masuk universiti pun, kita jangan pinggirkan. Sebab pengalaman saya, ekonomi ni diambil oleh pelajar yang sederhana dan pelajar yang hujung. That is the reality yang sebenarnya. Tapi akhirnya nanti mereka bila keluar daripada sekolah, alam persekolahan, mereka inilah yang dapat mencipta peluang-peluang pekerjaan. Contohnya dalam bisnes, ramai anak-anak murid saya dia berjaya dalam bidang perniagaan. Sebab itu bila saya mengajar, terutama murid-murid lelaki, saya akan pastikan, maknanya, dan selalu kata pada mereka, mungkin sekarang ni awak belum matang, tapi mentol awak akan menyala selepas awak habis SPM. Alhamdulillah, hari ini pelbagai maklumat dan perkongsian kita perolehi dari ahli panel kita pada hari ini mengenai guru cemerlang. Saya berharap melalui perkongsian ini dan perbincangan kita hari ini akan menarik minat lebih ramai guru-guru yang berada di luar sana untuk menyemahkan guru cemerlang. Usaha ini sebenarnya dapat meningkatkan profesions perguruan dalam memperbaiki diri, dalam mendidik anak bangsa kita. Suka saya ingatkan kepada semua guru, menjadi guru cemerlang adalah laluan yang terbaik itu untuk kita terus maju dalam bidang pendidikan, serta calon-calon guru cemerlang kena sentiasa bersedia untuk dinilai. Fikirkan hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi lebih hebat. Tetapkan minda pada hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai tahap yang tertinggi. Sekali lagi ribuan terima kasih diucapkan kepada panel kita pada hari ini, dan tidak lupa kepada pihak BPG dan KPM serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan video kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti rancangan ini di lokasi masing-masing. Guru cemerlang, pemangkin kemajuan pendidikan. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.